Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ni kita menyambung kembali pengurusan emosi ya. Dan seperti biasa untuk memberkati kita punya perkongsian pada malam ini, kita mulakan dengan Asma'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Ikril Muddathir Muzammil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Qadimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun alaikum ma'lum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Hizbullahin Najmul Thaqib Mustafa Mujtaba Muntaqa Ummi Mukhtar Ajir Jabbar Abu Qasim Abu Tahir Abu Tayyib Abu Ibrahim Syafa'un syafi' salih muslih Muhaiminun sadiq musadik sidkun Sayyidul mursalin imamul mutaqin Qaidul ghururil muhajjalin Khalilur Rahman barrun mubirrun wajihun Nasih nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddas ruhul qudus Ruhul haqi ruhul qisti kafin Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur tabi'izul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa sahabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dapat bersama-sama dalam perkongsian kita pengurusan emosi. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk terus mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey.
Jadi siapa yang bertanya tadi, nasyid apa ataupun qasidah apa yang saya baca, itu adalah qasidah Asma'un Nabi. Asma'un Nabi iaitu 201 gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 201. Kan, insya-Allah maknanya siapa yang nak dengar boleh pergi ke YouTube, kan, pergi YouTube, type Ustaz Amin, type Asma'un Nabi. InsyaAllah kita akan boleh sama-sama maknanya membaca maknanya nama-nama Nabi dan gelaran-gelaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, insya-Allah saya akan kongsikan amalan yang saya cerita semalam, tapi nanti di hujung kita cerita dulu pada malam ini dan kita buat perkongsian yang menarik dulu dalam pengurusan emosi kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita beri manfaat kepada kita, insya-Allah. Okey. Saya nak mulakan, pertama sekali saya nak mulakan dengan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala sebut mengenai kita wahai orang-orang beriman. Jadi apabila disebut orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa hendaklah kita menjauh sangka-sangka kerana kebanyakan sangka-sangka mendatangkan dosa. Okey. Kita tak akan bincang mengenai sangka buruk seperti mana yang kita faham biasanya. Saya nak kongsikan pada maknanya sangka-sangka daripada sudut pengurusan emosi, pengurusan emosi daripada sangka-sangka. Apakah sangka-sangka yang boleh mengganggu emosi manusia itu? Okey. Kita dalam otak kita ni, dalam akal kita ni ada dua benda yang penting. Yang penting daripada sudut sangka-sangka, ada dua yang penting daripada sudut sangka-sangka yang perlu kita kontrol, yang perlu kita jaga, yang perlu kita kawal. Supaya apa? Supaya kita akan lebih tenang lagi. Okey, ada dua bentuk sangka-sangka. Yang pertamanya, ada bentuk assumption ataupun sangka-sangka yang perlu kita jaga. Yang pertamanya apa yang disebut sebagai encoded assumption atau sangka-sangka yang berbentuk al-khibrati kalau dalam bahasa Arab. Al-khibrati ni macam mana? Iaitu sangka-sangka yang ada dalam pemikiran kita kerana grounded dengan pengalaman-pengalaman, ataupun kita grounded dengan cara kita berfikir dengan melabel suatu benda tu. Contoh. Saya nak bagi contoh benda yang sangka-sangka. Contoh, belum kita kata tak boleh lah, ni susah lah, tak boleh lah. Belum kita dah kata ini susah lah, tak boleh lah. Okey, line macam mana kita check line? Ada yang kata line tak clear. Saya kat sini alhamdulillah line penuh. Jadi maknanya kalau line kita tak clear, boleh maknanya mungkin restart balik ke, ataupun boleh mungkin pergi ke tempat yang lain banyak. Okey, kita sambung perkongsian kita. Okey, yang pertamanya apa yang kita sebut sebagai encoded ni maknanya al-khibrati ni kita grounded dengan pengalaman kita, ataupun dengan label. Kita cara berfikir ada label macam mana? Kita sendiri yang cakap tak boleh ni, tak boleh lah, susah lah, penuh dengan alasan-alasan, itu dipanggil encoded. Ada benda yang telah kod dekat otak kita ni, maknanya kod tak boleh ni, susah ni, penuh dengan alasan-alasan. Belum cuba lagi dah kata tak boleh ni, tak boleh lah, tak boleh ni. Maknanya belum cuba lagi dah kata macam gitu. Ini sangkaan yang kita cipta, cerita yang kita cipta sendiri, sama ada dia berdasarkan kemalasan diri kita untuk mencuba, ataupun kemalasan kita dalam mencuba satu benda, ataupun sama ada pengalaman kita yang kita grounded. Kita jadi grounded, kita tak mau cuba dah benda itu lagi. Satu kajian ahli psikologi sebelum dia tengok behavior manusia ni, ataupun perangai manusia ni, dia kaji haiwan juga. Sebab memang kalau ikut kitab dalam Islam pun, manusia ni adalah dipanggil sebagai hayawanun natiq. Kita tergolong daripada haiwan, tapi haiwan yang boleh bercakap.
Maknanya manusia ni tergolong dalam haiwan yang bercakap So maknanya jadi kita ni adalah saintis ataupun ahli psikologi dikaji perangai-perangai haiwan. Sebenarnya ada juga yang begitu Satu hari dia ambil contoh satu kajian dia ambil satu ekor belalang padang Belalang padang ni tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Okey, oh, ada yang tanya saya pakai apa nama? Belajar silat apa? Okey, insya-Allah. Itu kemudian, itu sesi lain. Kita sedang bincang pengurusan emosi. Okey, so jadi maknanya belalang ni sekali dia melenting dia melompat pum jauh tau. Daripada belalang padang ni kan. Lompat pum jauh. Jadi dia ambil belalang ni, dia letak dalam satu bekas. Jadi setiap dan ditutup bekas ini. Bekas agak balang macam gitu Jadi apabila belalang yang lompat pum, maka belalang ni terhantuk kepala dia pum atas. Kemudian dia cuba lompat lagi pum, maka terhantuk lagi pum. Oh, kepala dia tak boleh. Terlompat lagi pum, mana terhantuk lagi. Lama-lama belalang ini dia tidak melompat dah. Dia tak lompat dah lompat pun sikit saja. Dikurung dalam masa beberapa hari, dikeluarkan belalang ini, kemudian belalang ini dibiarkan di padang. Kali ini belalang ini tidak melompat seperti mana sedia dia. Sebab apa? Dia melompat pum, dia tak melompat tinggi, dia lompat sikit. Sebab apa? Ada encoded dalam pemikiran dia bahawa kalau aku lompat, kepala aku akan terantuk. Kalau aku lompat, kepala aku akan sakit. Kalau aku lompat, maknanya aku akan mudarat. Sebab itu, daripada pengalaman dia, menyebabkan dia tak berani dah untuk membuat suatu benda tu. Ada encoded dalam pemikiran dia. Okey. So jadi benda yang assumption yang kita nak ubah dalam diri kita ni, pertama, kalau kita panggil encoded assumption, satu sangka-sangka, satu cara pemikiran yang berdasarkan pengalaman kita, yang kena ni, terantuk ni, tak boleh ni. Dan masalah dia adalah, kalau andai kata tidak boleh itu pula kita dapat daripada kawan kita pula. Kawan kita tak boleh ni, kau takkan berjaya punya. Akhirnya benda tu ada encoded dalam otak kita ni, menyebabkan kita takkan bersungguh-sungguh membuat tu benda itu. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat, abang-abang, adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian saya nak kongsikan sedikit saya punya maknanya pengalaman saya. Pada tahun 2009 saya menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya mengajar di Rusia. Saya mengajar Moscow State University. Kalau tuan-tuan search Moscow State University, itu universiti macam sini UM lah, maknanya Universiti Malaya, universiti yang besar, tua maknanya di sana dan besar. Saya mengajar dekat Moscow State University, mengajar di sana Okey, dekat sana saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang tak ada dekat mana-mana tempat. Hanya ada di St. Petersburg, hanya dia ada MSU di Moscow State University. Dalam bahasa Rusia, MSU ni dipanggil MGU. Itu bahasa dia Okey. Jadi rupa-rupanya waktu Melaka diserang, orang-orang penjajah-penjajah ni bawa lari buku-buku kita, dan dia mengatakan bahawa buku-buku orang Melayu kita ni tenggelam di tengah lautan. 2 buah kapal tau. Tapi saya jumpa 13 manuskrip Melayu yang ada kat sana. Macam mana boleh ada kat sana tu? Sebab apa? Bila mereka bawa balik maknanya buku-buku orang Melayu kita ni, orang Melayu kita, bila buku sejarah tak ada, siapakah yang menulis sejarah mengenai bangsa Melayu kita? Orientalis, penjajah yang tulis mengenai bangsa kita. Untuk apa? Untuk kita percaya, supaya kita ada encoded assumption. Siapa yang kata macam tu? Dia kata, kemudian dia tulis. Dia kata orang Melayu ni takkan berjaya, orang Melayu ni pemalas, orang Melayu ni manuskrip tu dalam bahasa Melayu, tapi tulisan sebelum wujudnya tulisan Jawi. Kita bangsa Melayu kita, sebelum ada tulisan Jawi, mana sebelum kedatangan Islam, kita ada tulisan kita sendiri. Tulisan tu macam tulisan Thailand, macam tulisan Jawa dekat Indonesia, tapi bunyi Melayu. Siapa yang mencuri 2 tahil emas
Siapa yang mencuri didenda 2 tahil emas dan sebagainya. Nanti boleh Google, bila Google type Ustaz Amin manuskrip Melayu. Type ya Ustaz Amin manuskrip Melayu. So jadi yang tulis yang kata orang Melayu malas apa semua supaya apa? Supaya mereka nak ada encoded assumption. Dia tanamkan ke orang Melayu ni berjaya, malaslah dah apa semua dah. Akhirnya kita rasa kita susah nak berjaya. Sebab apa? Kita telah ditanamkan encoded assumption ni ataupun dipanggil sebagai al-khibrati. Al-khibrati ni akhirnya otak kita tak boleh pergi jauh lagi. Benarlah kata pepatah atuk-atuk kita dulu kan. Kalau kita mahu rosakkan tanam-tanaman, maka rosakkanlah akarnya. Kalau mahu merosakkan sebuah bangsa, maka rosakkanlah sejarah dia. Kan? Kita tengok apa yang jadi kepada saudara kita se-Islam kita, orang Melayu kita di selatan Thailand. Orang di selatan Thailand tak boleh nak belajar perjuangan selatan Thailand. Haram di sudut undang-undang. Kan? Haram. Mana tak boleh ajar. Kita orang Malaysia lebih tahu cerita selatan Thailand daripada orang Thailand sendiri. Kan? Orang Palestin dilarang untuk belajar sejarah Palestin sendiri. Supaya apa? Biar ada encoded assumption. Sebenarnya kau ni pendatang lah apa dan sebagainya. Biar ada begitu. Oh, kau juga pendatang, kami juga pendatang, kita sama-sama pendatang. Oh, maksudnya biar ada begitu. Dia yang tulis sejarah Palestin. Kan? Satu hari saya dekat Masjid Aqsa. Jadi waktu tu imam maknanya kursuskan saya sejarah Masjid Al-Aqsa. Saya sejarah Masjid Al-Aqsa memang imam satu sendiri yang memang mari aku akan train kau betul-betul sejarah Al-Aqsa. Okey. Jadi ketika dia berjalan, dia terangkan setiap jengkal daripada Masjid Al-Aqsa tu diceritakan ini sejarah dia, ini sejarah dia, ini sejarahnya, ini sejarahnya, ini sejarah dia sebagainya. Bukan decoded dan encoded, encoded assumption kita ataupun al-khibrati, disebut al-khibrati ya. Okey. Encoded betul. Encoded. Okey, so kita sambung lagi. Jadi ketika itu ramai orang-orang Arab datang ke saya. Ramai orang-orang Arab ada duduk di sekeliling saya ni. Saya pun ramai orang-orang Arab ni. Saya tanya dia. Saya kata, kau datang daripada mana ni? Kau datang daripada Jordan ke? Daripada Saudi ke? Daripada mana ke? Saya terlupa bahawa tidak pernah ada orang Arab yang boleh masuk ke dalam Palestin. Tak boleh. Hampir mustahil orang Arab boleh masuk ke sana. Hampir mustahil. Jadi saya kata, engkau daripada mana? Dia kata apa? Khibrati kha. Dan khibrati KHA lah, al-khibrati kha. Encoded assumption betul, al-khibrah betul, al-khibrati Okey, sambung. Jadi dia kata, tak adalah, kami daripada Baitul Laham, kami daripada Jericho. Kan maknanya seberang, contoh macam katakanlah Johor Bahru kan, Johor Bahru tu adalah Jerusalem atau Baitul Maqdis. Dia daripada Pontian lah contohnya. Ataupun kata kita orang Kota Baru kan, Kota Baru tu katakan Jerusalem, dia pasir putih je kan? Ataupun kita orang Selangor, katakanlah Shah Alam, dia orang Kelang je. Jadi saya kata, kau dekat macam ini, kau pun tak tahu ke sejarah Masjid Aqsa. Apa kata dia? Kata dia apa? Dia kata, kami dilarang untuk mempelajari sejarah Masjid Al-Aqsa. Kami dilarang. Kalau kau tanya, what is the capital of Zimbabwe? Aku boleh jawab. Tapi kau tanya mengenai makna sejarah Masjid, aku tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Saya kata, kenapa? Memang tak boleh. Kita dilarang untuk belajar benda itu. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian kan. Jadi balik pada kita cerita orang Melayu. Orang Melayu kita ni kenapa makna kita tak tahu sejarah kita? Sebab penjajah curi buku-buku kita. Kemudian dia tulis balik, tulis untuk encodedkan kita. Biar kita ada satu pemikiran, orang Melayu orang Melayu memang tak tak boleh lah dan sebagainya. Maknanya orang Melayu ni memang tak boleh berniaga lah apa semua. Itu adalah penjajah yang sebutkan kepada kita biar kita ada encoded assumption ataupun sangkaan ataupun dipanggil al-khibrati, azon al-khibrati. Maknanya sangka-sangkaan yang berbentuk satu encoded dalam pemikiran kita yang akhirnya menjadikan kita ni maknanya tak boleh nak buat satu benda, kita rasa lemah semangat, kita rasa macam tak boleh lah, memang aku memang tak mampu ni, memang tak mampu. Kita tak nak berusaha pun.
Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah kata, jauhilah kamu daripada assumption ini ataupun dhann. Kenapa? Inna ba'da dhanni itham. Sesungguhnya sebahagian besar daripada sangka-sangka itu boleh mendatangkan dosa. So kita kena tulis balik sejarah kita. Saya setuju. Saya waktu balik daripada Rusia pada 2009, saya jumpa saya jumpa UIA, sebab saya master pertama saya dekat master kedua saya dekat UIA, master pertama saya dekat dekat Akademik Pengajian Islam, master kedua saya dekat UIA, dekat ICOL, maksudnya maknanya saya cadangkan kedua-dua ni untuk kita, maksudnya tulis balik sejarah kita dan sebagainya. Tak tahu dah dihantar untuk buat PhD ke belum untuk ke sana, maknanya saya pun tak tahu. Tapi maknanya memang perlu ada penulisan balik mengenai sejarah kita ni, sebab kita sejarah kita ni orang lain yang tulis untuk kita ada encoded assumption. Encoded assumption tak akan melemahkan kita, kan? Orang akan cakap kau tak boleh lah, kau tak boleh cuba. Anak-anak kita katakan dia, kau memang tak boleh, kau tak boleh. Dia akan jadi lemah, dia akan jadi memang tak bersemangat, dia akan jadi demotivate, dia akan jadi macam sebab apa? Kita encodedkan dia, kita doktrinkan dia, kau tak boleh. Jadi sebab tu kita kena jaga diri kita, sama ada dia berdasarkan daripada pengalaman kita, kita pernah terhantuk, kita pun takut aku, ataupun kita daripada pengalaman orang lain, tak boleh ni, kita sendiri yang block diri kita, kita sendiri yang sekat diri kita. Kenapa? Kita ada assumption kita ada sangkaan kita yang menghadkan diri kita, Jadi ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey, itu yang pertama. Masya-Allah. Ustaz ajar kami untuk decode semula assumption. Yes, kita decode balik, kan? Kita decode balik, kan? Sebab telah lama kita telah encodedkan kita punya pemikiran. Kau lemah lah, tak boleh lah, apa semua, kan? Sebab apa? Sebab orang nak tengok kita tak maju. Orang nak tengok kita ni lemah, orang nak tengok kita ni tak bersemangat, orang nak tengok kita ni tak ke depan, orang tak mau tengok kita ni berusaha dan sebagainya. Sebab itu apa yang kita nak adalah kita nak elakkan daripada sangkaan ini ataupun assumption ini ataupun zon ini, yang pertama, jenis pertama ini, supaya kita tidak lemah, kan? Kita kena hidup dengan keadaan yang sentiasa berada dalam maknanya dan situasi orang yang bersemangat, kan? Dan sebagainya. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat, abang-abang, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, itu yang pertama, kan? Assumption yang pertama ataupun adhan, sangkaan yang perlu kita hindarkan daripada hidup kita untuk kita jaga emosi kita ni. Kalau tak, kita akan malas, kita akan lemah semangat, kita tak kita tak akan berdaya saing, kan? Kita akan maknanya penakut, kan? Dan sebagainya, kan? So ini maknanya itu benda yang pertama yang kita kena faham, macam mana kita kontrol diri kita tu, kan? Jadi kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama. Okey. Kemudian yang keduanya kita panggil engagement assumption ataupun al-ibrati dengan ain, al-ibrati, kan? Okey, sebelum tu saya sambil saya jawab, tak boleh kita ambil manuskrip tu, Ustaz. Masalah dia adalah milik siapakah manuskrip itu, kan? Sebab kita nak ambil, kan? Kita kata kita punya, tak ada, dah beratus-ratus tahun dah dekat sana, macam nak ambil, siapakah ada hak yang mengatakan okey ni atuk kami punya apa semua. Itu yang susah tu. Dari di universiti di sana, dekat Saint Petersburg. Okey, saya bidang saya syariah undang-undang. Saya salah seorang pengamal syariah di Malaysia, pengamal undang-undang syariah di Malaysia. Kita panggil peguam, peguam syariah. So jadi masih lagi diajar orang Melayu tidak pernah ada undang-undang bertulis sehinggalah kedatangan Islam. Dan kemudian kedatangan Islam tu bila? Dia katalah kurun ke-12, Nabi kan kurun ke-6, kan? Kurun ke-6, dia kata kita kurun ke-12, kurun ke-11 kita dapat Islam lambat, barulah orang Islam ada undang-undang bertulis. Sebelum tu undang-undang orang Melayu ni adalah undang-undang adat saja. Maknanya undang-undang daripada mulut ke mulut saja.
saya temui undang-undang bertulis bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi. Maknanya apa? Sebelum wujudnya, maksudnya sebelum kurun ke maknanya sebelum kurun ke-6, kurun ke-5, itu undang-undang yang ditulis pada kurun kedua, kurun ketiga, zaman tak jauh daripada zaman Nabi Isa AS. Tulisannya adalah tulisan aksara, tulisan macam tulisan Melayu, tulisan macam tulisan Thailand, macam tulisan apa nama Jawa, tapi bunyi Melayu. Boleh type. Saya pernah kongsikan benda kat blog saya. Type Ustaz Amin, type kat Google. Ustaz Amin manuskrip daripada Rusia. Kita boleh jumpa. Saya ada kongsikan benda itu. Okay. So air semangat sikit. Kita minum air limau. Kita dah sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. So kita sambung lagi. Itu yang pertama kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, wahai orang beriman, jauhlah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu mendatangkan dosa. Dosa di sini maknanya melemahkan kita. Apa bentuk sangka-sangka? Apa bentuk assumption yang perlu kita maknanya jaga diri kita? Yang pertama, encoded assumption ataupun al-khibrati. Al-dhan al-khibrati kalau dalam bahasa Arab. Alah panjang pula Ustaz. Alah, kita kan sekarang orang moden bahasa Inggeris biasa kan. Azon maknanya encoded assumption je kita panggil. Okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua, lemon tak ada gula ke? Lemon madu. Barulah. Okey. Yang keduanya iaitu apa yang kita panggil sebagai engagement assumption. Engagement assumption ni ataupun dalam bahasa Arab kita panggil al-ibrati dengan ain, al-ibrati. Al-ibrati. Al-ibrati ni apa? Okey, satu engagement, satu peraturan, satu undang-undang yang ada di mind setting kita. Contoh. Satu undang-undang yang apa nama yang ada di mind setting kita. Contoh apa? Contohnya kita kata, okey, isteri kena hormat dengan suami. Isteri kena hormat dengan suami. Itu engagement kita. Okay. Habis kalau tak hormat, kalau tak hormat dia nusyus, kan? Kita marah dia. Maknanya isteri kena hormat dengan suami. Kalau tak hormat dia nusyus. Engagement assessment. Kita ada engagement itu. Takrifan hormat tu macam mana? Ini ada orang bermasalah. Takrifan hormat itu macam mana? Takrifan hormat tu, kau mesti buatkan air kalau saya balik. Jangan marah-marah kalau kau punya mana emosi terganggu pun kau duduk diam aja. Kita setting peraturan itu. Dan apabila isteri kita trigger dia jadi marah, kita kata, isteri tak hormat. Takrifan tak hormat, dah lah kita cocok-cocok dia. Kita buat dia marah, ni tak hormat. Maka tak hormat apa? Dia jadi isteri yang derhaka. Maknanya kita sendiri yang cipta satu peraturan dalam otak kita, dan akhirnya apa? Orang yang ada adhan al-khibrati ataupun sangkaan dengan ada engagement ni maknanya ada apa nama? Ada peraturan dia sendiri, maka menyebabkan dia akan penat dengan engagement dia tu. Dia akan penat dengan peraturan dia tu. Dia sendiri akan penat. Okey. Suami kena sayang aku sampai mati. Habis kau tak sayang? Kalau tak sayang aku mengamuk. Contoh kan? Suami kena sayang. So takrifan sayang apa? Takrifan sayang kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang buat peraturan itu. Kita sendiri akan penat. Kan? Sebab apa? Ada orang sayang, ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, ada orang yang sayang dia secara mikro. Ada orang sayang secara makro. Makro di makna besar. Apa maksud sayang? Saya sayang, sebab itulah saya sediakan rumah, saya sediakan kereta, saya sediakan nafkah, semua saya sediakan. Isteri pula sayang mikro. Mikro apa? Kalau sayang mesti pegang tangan, mesti cakap love you, mesti cakap mesti cakap tu maksudnya mesti romantis kan? Mesti cakap tu mesti yang maknanya yang manja-manja kan? Maksudnya isteri sayang secara mikro, suami sayang secara makro.
maka isteri akan cakap, abang tak sayang saya, abang tak sayang saya, kan? Abang kalau pergi jalan tertinggal 5 tiang saya tu kan. Suami cakap, saya belikan semua benda apa, berat mestilah sayang laju. Tak ada, abang tak sayang saya. Kalau tak sayang saya macam mana? Saya mengamuk. Dia ada engagement dia. Dia ada engagement dia. Dia ada peraturan dia sendiri. Engagement assumption. Dia sendiri yang buat peraturan itu dalam kepala dia, dan dia paksa orang untuk ikut peraturan dia. Ini yang kadang-kadang bermasalah. Sebab itu kan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bertengkar kepada sesuatu, farudduhu ila Allah war Rasul, kamu baliklah kepada Allah dan juga Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kamu baliklah, merujuklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apakah yang dikatakan takrifan satu benda tu, kan? Sebab orang takrifan itu benda tu, engagement dia lain-lain, kan? Maknanya setengah-setengah orang tu dia ada peraturan dia. Lagi banyak peraturan dalam hidup kita, lagi penat hidup kita. Lagi banyak kita kata, anak kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Oh, suami macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Mak mertua kena macam ni, macam ni, macam ni. Pak mertua kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Lagi banyak peraturan, lagi penat hidup kita. Kerana kan, siapa nak layan sepanjang masa peraturan kita? Siapa yang nak layan? Ini yang menyebabkan kita penat kadang-kadang. Isteri balik mesti kena buat air contohnya. Tiba-tiba isteri tak buat air, oh ni memang dah tak hormat saya dah. Kita sendiri yang meletakkan peraturan itu. Kita sendiri yang meletakkan macam expectation dan benchmark itu, kan, yang menyebabkan kita sendiri akan penat, kan? Dan pasangan akan penat. Sebab apa? Terlalu banyak peraturan. Abang kena macam ni, abang kena macam ni, abang kena macam ni. Oh, sekarang ni abang kena macam ni, abang kena sediakan macam ni, abang kena macam ni. Abang kena type saya tiap-tiap hari, kan? Betul, utamanya ini biasanya kalau saya maknanya berkongsikan, terutamanya bagi siapa-siapa yang ada perbezaan nilai antara sayang mikro dan sayang makro. Maksudnya suami sayang makro, isteri sayang mikro. Ada juga suami yang mikro. Suami suka love you lah, darling lah, apalah, kan. Maksudnya bagus. Saya nak cerita sini macam mana dia boleh berlaku pertembungan, kan. Isteri makro, isteri kata, saya tak sayang apa lagi bang, anak kita dah 12 dah bang, 12 tak sayang apa lagi. Anak dah 12, apa tak sayang lagi tu, kan? Jadi maknanya bagi suami isteri, saya jaga anak itulah sayang saya. Tak ada awak tak sayang saya. Sebab apa? Awak pagi-pagi tak love you dengan saya. Maknanya dia ada engagement dia sendiri. Dia ada al-ibrati, dia panggil al-ibrati. Al-ibrati itu maknanya dia sendiri ada ibrah dia. Ada dia sendiri nak bawa dia punya rule dia, ada engagement dia. Dia nak undang-undang dia, kan? Dan penat akan jadi penat kalau perkara ini demikian. Ibu kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kan? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada sangka-sangka, kerana kebanyakan sangka-sangka itu kadang-kadang mendatangkan dosa, kan? Sebab apa? Ni kita bukan, ni kalau kita bicara bahasa biasa, kan, bukan bahasa pengurusan emosi, yang jenis sangka-sangka, janganlah sangka buruk, dosa tau. Itu kecil sangat tau. Itu kecil sangat pun sangka-sangka. Ini sangka-sangka yang ada di mind setting kita, kan? Yang menjadikan direction kehidupan kita tu. Kita hidupnya ada direction kita, kan? Mana direction hidup kita? Ni yang ada di sini, kan? Direction hidup kita ni yang ada dekat sini, ilmu, dan juga di sini keimanan, sebab tu benalah ilmu tingkatkan keimanan, benakan ilmu tingkatkan keimanan, benakan ilmu tingkatkan keimanan. Maksudnya supaya apa? Hidup kita tu sentiasa ada peningkatan. Itu yang Allah SWT sebut, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang sentiasa meningkatkan dirinya. Hari-hari ada tingkatkan dan sebagainya, kan? Okey, jadi saya buka untuk soalan.
Pertama sekali, siapa yang nak buat refleksi diri? Oh betul lah, betul ataupun mungkin ada soalan. Minta maaf kalau saya tak dapat jawab semua benda minta maaf sangat kita insya-Allah tiap malam selagi mana saya ada kesihatan, doakan ada kesihatan, alhamdulillah, dengan minuman yang sedap kita akan tiap malam insya-Allah ada sementara PKP ni atau pergerakan terhad ni, kita akan ada kuliah insya-Allah kita akan kuliah. Jangan takut, insya-Allah kita akan ada dan kuliah kita beza dia adalah kita ada bezanya adalah pengurusan emosi. Sebab ramai orang sebenarnya bagus nak Ramadan kita cerita pasal Ramadan, tapi ramai sangat orang dah buat kita cerita pengurusan emosi. Maknanya yang boleh menenangkan jiwa kita, yang boleh mententeramkan hati yang lara ini. Okey, so ada soalan tak? Okey, zikir semalam, ujung nanti saya akan kongsikan zikir insya-Allah. Jangan takut, saya tak lupa insya-Allah. Jangan takut insya-Allah. Bulan-bulan kuliah jam berapa bersama? Biasanya 9.30 lah sebab sekarang ni semua mungkin kita semua akan bertarawih di rumah. So kalau tarawih di rumah ni biasanya cara kita cepatlah sikit kan. So 9.30 insya-Allah. Macam nak bagi suami isteri faham sekiranya tak nak ada engagement assumption. Rakaman ini bagi dia dengar. Buat tak faham, bang, saya tak faham lah ustaz dia cakap bang. Apa benda ustaz ni merepek ustaz? Abang boleh ulas tak bang? Bagi rakaman ni pada suami kita suruh diulas. Yang kena call 5 kali day tu betul, tapi sebab husband kerja jauh, luckily ada WhatsApp sama. Ya betul. Ustaz berkaitan emosi, betul ke emosi itu adalah energi yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke tempat. Okey. Bahasa lain, emosi ni betul, dia ada energi. Contoh pada hari ni. Kalau saya bawa pendekatan pada kita semua pada hari ni, saya cerita yang macam sedih-sedih, saya transfer emosi kesedihan saya, mungkin ada yang menangis. Kalau saya bawa emosi maknanya ceria, mungkin ada yang ceria. Emosi memang dia boleh berpindah kepada orang lain. Sebab itu jadi orang yang positif, kawan dengan orang yang positif. Ini dalam hadis Nabi SAW sebut. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata orang yang bagus, kawan yang bagus akan seolah-olah seperti kita berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita tak beli pun minyak wangi dia, paling kurang wangi kedai dia tu maknanya lekat ke badan kita. Dan berkawan dengan orang yang tak bagus seperti berkawan dengan tukang besi, tanpa merendahkan pekerjaan tukang besi. Ini contoh ataupun analogi yang Nabi sebut, tidak tanpa merendahkan pekerjaan tukang besi. Okey, seolah-olah makan tukang besi, macam mana analogi dia? Kalau kita masuk ke kedai tukang besi, sekalipun baju kita tidak lobang, kan? Tapi bau asap melekat juga. So maksudnya apa? Kawan-kawan punya energi, kawan-kawan punya emosi, dia akan berpindah, kan? Dia akan berjangkit. Sebab tu kawan orang yang positif, kawan orang yang bagus. Sebab tu kalau hari ni kalau saya kalau ada orang tanya saya, ustaz, macam mana saya nak jadi baik? Ni cerita zaman sekarang. Kita macam mana cara nak jadi baik? Macam mana cara nak jadi baik, ustaz? Pada saya, awak ada handphone? Ada. Awak ada WhatsApp? Ada. Buka WhatsApp group awak, left, pergi left grup-grup yang mengarut. Jangan kawan dengan orang-orang yang mengarut. Jangan sebab kita bila kawan mengarut, takut mengarut tu berjangkit pula. Dia boleh berjangkit pula mengarut kat kita tu. Bukan mengarut lah. Ada orang yang berkawan dengan kawan-kawan grup WhatsApp dia tu, grup sekolah lama kan. Bagus bersilaturahim. Tapi kadang-kadang apabila kita ada grup WhatsApp sekolah lama, mentaliti kita ingat kita masih lagi darjah 6 tau. Kita masih lagi tingkatan 2. Kita ingat kita masih lagi tu. Padahal kita dah imam masjid, AJK masjid, dah pergi haji 5 kali, pergi umrah beberapa kali dah. Kan? Maksudnya kita lupa. Kita rasa macam aku macam budak-budak lagi. Hantar gambar-gambar seksi-seksi lah, hantar gambar-gambar yang membuka aurat dan sebagainya. Ini saya kata left. Grup-grup yang tidak memberi kebaikan kepada kita, kita bukan putuskan silaturahim. Kita tidak mahu berkawan dengan orang yang merosakkan kita. Sebab dalam hadis Nabi sebut, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang akan terpengaruh dengan akhlak kawan dia.
kan. Kalau tak mau ekstrim sangat left, nanti orang cakap apa pula, sombong pula kan. Jangan baca lah ya, jangan baca lah komen-komen dia. Delete, hari-hari delete, hari-hari delete. Kan? Satu pekerjaan baru pula kita mendelete apa nama, mendelete mesej-mesej tu kan. Okey. Kalau family sendiri berfikiran negatif, macam mana? Okey. Kalau family berfikiran negatif, kita jadikan diri kita itu fikiran positif dan kita pengaruhi family kita tu dengan fikiran positif kita. Maknanya kita sendiri kena ada kekuatan lah. Okey. Okey, rasa dan amalan Ustaz yang buat emosi Ustaz selalu positif. Apa rasa dia? Rasa dia banyak berdoa, banyak baca benda-benda yang bagus-bagus. Saya dengan izin Allah SWT, kalau orang tanya saya kan, saya dengan izin Allah hari-hari saya akan membaca benda-benda yang bagus-bagus. Kan, buku kan, maknanya hadis, apa-apa yang bagus lah, kalau nak kongsikan supaya ada peningkatan ilmu kan. Saya dengan Allah takkan kalau satu hari tu mesti ada satu buku yang saya akan baca. Tu untuk kita positif lah, sebab bila banyak benda-benda yang bagus-bagus masuk ke otak kita ni, maka kita akan lebih positif kan. Okey, cara terbaik untuk kita decode assumption ni. Cara terbaik dia adalah memang pertama sekali positif ni, benda positif ni adalah attitude. Attitude ni mana kebiasaan. Sebab tu positive mind ni disebut positive mind attitude. Tak percaya, pernah jumpa tak orang yang ada negative mind attitude? Serius, belum dah, tak boleh lah, susah lah, susah lah, tak boleh lah ni, tak boleh ni, macam belum usaha tau, dah macam tu dulu. Ada attitude, dia kebiasaan. So kita kena membiasakan diri kita lah, membiasakan diri kita untuk sentiasa positif. Itu kena kebiasaan. So maknanya kalau dalam ulama-ulama Islam sendiri menganjurkan untuk kita sentiasa positif dalam 21 hari untuk jadikan attitude. Jadi maknanya untuk jadi kebiasaan dalam kehidupan kita, benda-benda yang bagus. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Bila nak mengeluh, belajar pada malam ini nak mengeluh, stop. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Saya banyak kali buat contoh kan, kalau ada ceramah saya buat semua. Tak merubah apa kalau hari ni kita kata panas lah, panas. Tak tiba-tiba jadi sejuk. Tak tiba-tiba jadi sejuk. Kita kena ambil sesuatu, kipas, maknanya usaha. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Kan? Kita masuk ke tandas, tengok ada orang mana tidak jirus najis dia, kita pun kita pun komen apa komen kan. Dia tidak tiba-tiba najis tu hilang dengan sendiri. Tidak tiba-tiba dia hilang dengan sendiri. Tak, dia tidak tiba-tiba hilang sendiri. Dia kena usaha. Kan? So kita pun tak apalah, barangkali mungkin isterinya nak beranak, dia tak sempat, tidak berkesempatan untuk menjirus. Aku dapat pahala menjirus, tak apalah. Kita pun jirus. Kita pun buka mata. Ternyata melawan ni. Melawan ni. Dia jirus lagi lah. Baru ada, bila kita ada usaha, barulah dia ada kesan dia. Kalau mengeluh tidak merubah apa-apa. Jangan mengeluh. Jangan mau, rahsia dia adalah jangan mengeluh. Sebab mengeluh tidak merubah apa-apa. Maknanya do something. Do something. Buat suatu benda. Bergeraklah. Berusahalah. Melangkahlah. Kalau tidak ada langkahan pertama, macam mana nak ada langkahan yang seterusnya? Okey, itu the attitude, benda pun the attitude. Okey, ada lagi? Siapa nak berkongsi apa ni? Sekarang memang sangat panas. Sekarang memang panas. Anak saya bagus Ustaz, guna bahasa positif. Instead panas pun dia akan cakap kurang sejuk. Tu bagus tu. Dia attitude kita daripada kecil bagus untuk biasakan anak kita cakap positif. Macam kalau orang suruh tanya saya kan, macam mana Ustaz bisnes sekarang? Bisnes. Saya dengan izin Allah, saya jangan sebut. Susah lah sekarang ni, susah lah. Dan memang susah, kita sebut pun takkan macam tu. Macam mana bisnes Ustaz sekarang ni semua? Itulah bisnes, kadang-kadang bagus, kadang-kadang terbaik kan. You know, business sometimes good, sometimes great, you know. Ada orang cakap, itulah business kan, sometimes good, sometimes no.
Jangan macam itulah kan, tak berubah apa-apa pun kan. Sometimes it's good, sometimes it's great. Okay. Gitu. Okay. Okay. Okay, apa lagi? Boleh kita kongsikan. Macam mana pengaruhi orang menjadi negatif menjadi lebih positif. Okay. Okay, soalan yang bagus saya nak kongsikan. Kena ulang-ulangkan sebab orang akan mengingat apa yang diulangkan. Apa yang diulang itu yang diingat. Orang akan mengingat apa yang diulang. Okey, saya nak bagi contoh. Saya nak bagi contoh. Saya nak sebut beberapa perkataan. Tapi minta tolong, please. Jangan ingat. Saya nak sebut beberapa perkataan kat sini, tapi please jangan ingat. Please tolong. Jangan ingat. Jangan ingat. Okay. Saya nak sebut perkataan. Okay, saya mula. Okay, saya nak sebut perkataan. Kerusi, meja, lampu, kerusi. Telefon, bantal, kerusi. Kipas, kereta, kerusi. Tayar, pen, kerusi. Lampu, air, kerusi. Sirap, ayam, kerusi. Kambing, kerusi. Okey. Apa benda perkataan yang kita ingat? Okey, tolong komen sikit. Apa benda yang kita ingat? Apa benda yang kita ingat? Tolong komen sikit. Apa benda yang kita ingat? Okey. Apa benda yang kita ingat? Tolong komen sikit. Saya sebut beberapa perkataan tadi. Please tolong jangan ingat. Tapi apa benda yang kita ingat? Kerusi. Ada lagi? Siapa? Apa lagi perkataan ingat? Kerusi. Hai. Kan saya dah kata jangan ingat. Please jangan ingat. Please. Jangan ingat please. Tapi kenapa kita ingat? Kenapa kita ingat? Sebab benda itu diulang-ulangkan kepada kita. Itu kekuatan mengulangkan benda. Jadi kalau kita ulang-ulang sentiasa benda-benda positif dalam diri kita, kita bukan cerita orang lain lah, kita cerita diri sendiri. Apa yang kita sebut lah. Kalau kita sebut asyik benda, susah lah. Macam mana kita nak senang? Attitude kita tu, macam mana kita nak senang? Kan? Tapi kalau kita sebut okey, walaupun bukan kita tipu diri kita, tak, tapi kita nak positif, nak biasakan positif. Itu yang penting. Benda yang diulang itulah yang penting. Bayangkan kalau kita sentiasa ulangkan mengenai benda-benda yang positif, kejayaan, usaha, jangan putus asa, maknanya sentiasa melangkah, jangan pandang belakang. Dan kita bicara mengenai akhirat adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Kita nak supaya kita memperbaiki solat kita supaya kita mendapat redha Allah. Kita ulang keimanan. Benda itulah yang akan lekat pada kita. Ulang-ulang tentang kejayaan, benda itu yang lekat pada kita. Itu sama juga. Jadi jangan layan kau orang cakap susahlah. Kita pun, alah sekarang susahlah. Memang susahlah. Dah memang susah. Kalau kita sebut tak tiba-tiba jadi senang. Tak jadi macam tu. Kan? Dia akan maknanya menyebabkan otak kita terhenti untuk berfikir. Tapi maknanya okey boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Ustaz, umur ustaz berapa ya? Tolong agak berapa umur saya. Okey, apa lagi? Jadi maknanya ingat Allah. Betul tak dalam satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi SAW sebut ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Kalau kita sangka kita dah susah lah apa semua kan, maknanya kita kan susah lah. Tu. Okey. Macam mana berhadapan dengan orang yang suka buat keputusan sendiri tanpa fikir long term. Okey, orang yang fikir long term ni dia genetik tau. Dia genetik. Ada orang memang genetik dia memang fikiran dia adalah terhad. Memang ada macam tu. So maksudnya bukan genetik ni bukan keturunan, maknanya lahir-lahir itu anugerah pada diri dia, itu tak sama. Orang tak sama. Ada orang memang long term, ada orang memang short term. Memang fikiran jenis dia macam tu. Saya akan kongsikan daripada masa ke masa ilmu-ilmu pengurusan emosi ni kita akan jumpa. Mak kita kan membebel sampai lah ni kita ingat membelanya. Betul. Mak kita membebel kan? Sebab tu kita ingat. Dan banyak saya jumpa kan, kenapa awak tak buat macam gini Kenapa awak tak buat macam gini Kenapa awak tak siap rokok? Saya ada sekolah kan.
Tak adalah mak saya pesan kat saya, mak dia hari-hari membebel kat dia tu kan. Maknanya jadi ingat benda tu kan. Okey, soalan itu meluahkan emosi dengan bercerita seolah-olah macam mengungkit dan melepaskan tekanan. Apakah hilang pahala dia? Okey. Selaku manusia, kadang-kadang kita memerlukan meluah perasaan. Tak ada masalah. Sebenarnya sekali-sekala tak apa. Kita bukan robot tau. Saya bukan nak ajar kita untuk jadi robot. Saya tak sukalah. Kita pun tekan butang delete, hilang terus. Kita bukan robot. Tapi jangan sampai dia menjadi attitude. Jangan sampai dia menjadi kebiasaan. Itu kita nak jaga. Sekali-sekala tak apa. Sekali-sekala tak apa. Yang kita tak mahu adalah dia menjadi attitude. Sikit-sikit tak boleh lah, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit macam ini susah ni, sikit-sikit macam malas lah, sikit-sikit macam tak nak lah. Mana jadi attitude tu kita tak nak, kan? Jadi kebiasaan itu kita tak nak. Kebiasaan benda-benda negatif, benda-benda yang rendah, benda-benda yang tak berkualiti kita tak nak. Kita nak biasakan benda-benda yang bagus, positif, kan? Maknanya dalam pemikiran kita, tindakan kita dan sebagainya. Itu yang kita nak, kan? Okey, last sekali kita dah maknanya di apa nama? Okey, ada satu soalan ni, anak yang addicted sangat main PC game. Okey, PC game sebenarnya okey. Dalam buku DSM-5 DSM-5 ni adalah rujukan makna psikologis dalam dunia. Memang ada kan orang yang sampai main game tu dipanggil disorder. Maknanya main game ni boleh jadi disorder tau. Ciri-cirinya apa antaranya sampai kalau ambil marah, kalau ambil mengamuk, itu dah sampai dipanggil gaming disorder. Kan, maknanya dalam DSM-5 DSM-5 ni rujukan satu dunia psikiatris dan juga psikologis. Mana kalau nak tengok maksudnya ni, jadi mana ada, memang ada gaming disorder, memang ada. So maknanya insya-Allah nanti saya akan cerita. Kita ada tetap sepanjang PKP ni kita akan perkongsian kita pasal pengurusan emosi. Saya akan cerita insya-Allah benda itu insya-Allah. Okey, kemudian sebagai penghujung dia kan, saya suka nak kongsikan semalam punya cerita mengenai doa yang diajar. Saya cerita semalam macam mana saya berada di Madinah dalam keadaan yang tawakal. Saya cerita semalam macam mana saya jarang cerita kisah ni sebenarnya. Sebab apa? Sebabnya saya tak nak ingat kisah ni. Kan? Saya tak mau ingat kisah ni sebab kisah tu sangat menyayat hati sebenarnya. Maksudnya sebab tu saya jarang cerita. Saya jarang cerita kisah yang ini kan? Macam mana isteri saya bersalin di Madinah, kemudian koma kan? Kemudian saya waktu tu memang okey, walaupun koma tapi duit ada banyak ni kan. Kita bawa jemaah, memang duit cash tu sentiasa ada untuk ni. Tiba-tiba beg tu hilang. Beg tu hilang, duit tu hilang, satu dokumentasi semua hilang kan? Akhirnya saya pergi hospital tu, duit yang ada kat poket je kan. Maksudnya tinggal beberapa rial saja kan. Hari tu nak minum air pun berkira-kira yang maksudnya tak cukup duit ni, nak taksi balik apa semua kan. Sampai ada satu orang datang dekat saya kan, dekat Masjid Madinah, cakap sabar, kalau kat Madinah ni kau akan jumpa, cuma kau amalkan ayat-ayat ini ya. Amalkan ayat-ayat ini. Okey. So, amal yang pertama sekali surah Toha ayat 1 sampai 5. Surah Toha ayat 1 sampai 5 kan? Toha ayat 1 sampai 5. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Toha ayat 1 sampai 5 dia memberi kita ketenangan kan. Jadi sebenarnya apabila kita hilang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, otak kita ni berfikir mengenai dunia. Bila otak kita berfikir mengenai dunia, kita grounded dengan dunia kita. Jadi itu yang mendatangkan kerisauan. Jadi apabila kita grounded dengan dunia kita, kita mendatangkan kerisauan dalam hidup kita. Kita nanti tidak berdoa. Kalau cuba tengok, cuba perhatikan, cuba refleksi diri kita. Kalau tiba-tiba kita grounded dalam keadaan kita macam macam mana susah ni, mana hilang ni apa dah. Kan kita lupa untuk berdoa. Sebab apa? Kita lupa.
Kan? Sebenarnya sebab apa? Sebab kita grounded dengan permasalahan dunia. So, baca surah Toha. Surah Toha ni untuk tenangkan hati. Bila tenangkan hati, maknanya step kedua dia. Toha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ar-rahmanu 'arsy istawa. Bila kita dah tenang, bila dah tenang, baca nama Allah Subhanahu wa taala ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai yang mengembalikan. Wahai yang mengembalikan. Kan? Maknanya Allah minta Allah yang maha mengembalikan, kembalikan apa yang hilang dari hidup kita. Baca. Tapi hari ni ustaz, saya dah baca yang Mu'id banyak-banyak kali, tak apa nama, tak dapat balik pun. Kalau tak dapat balik, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kadang-kadang kita tak perasan tau. Kita hilang duit kadang-kadang, Allah ganti dengan kesihatan. Kita tak perasan benda tu. Orang lain semua macam apa nama, tak sihat apa semua seumur kita kan. Kita okey lagi. Kita tak perasan kadang-kadang. Baca ya Mu'id. Ya Mu'id, wahai yang mengembalikan. Wahai yang mengembalikan, Allah mengembalikan. Okey. Kemudian ada satu selawat. Okey. Selawat ini nama dia, kita biasa dengar kitab selawat Barakah Makkiyah. Dia ada kitab dipanggil Barakah Madaniyah. Barakah Madaniyah ni saya ada buatkan kasidah dan nasyid dia. Maknanya dia agak panjang, tapi saya ambil maknanya yang penting dan jadikan kasidah. Type kat YouTube Ustaz Amin Selawat Sayyidi. Ustaz Amin Selawat Sayyidi, kan? Itu antara selawat yang sangat bagus, itu supaya Allah beri kebaikan kepada kita. Saya nak ajar kat sini panjang sangat. Type kat YouTube Selawat Sayyidi, kan? So jadi maknanya baca surah Toha ayat 1 sampai 5, okey. Baca nama Allah yang Mu'id, wahai yang mengembalikan, okey. Dan baca selawat Mu'id, yang mengembalikan. Mu'in yang membantu, menolong. Boleh juga. Tapi type Ustaz Amin, type Selawat Sayyidi. Kita jumpa itu antara selawat yang baru yang kita yang mana saya maknanya nak kongsikan kepada ramai biar orang hafal. Sebab saya ada pengalaman membaca Selawat Sayyidi itu. Allah Subhanahu wa taala kembalikan apa yang hilang dalam kehidupan saya, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya saya panjangkan benda ni pada kita semua, kan, supaya kita dapat manfaat dan istifadah daripada dia, insyaAllah. Okey, saya setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi esok jam 9.30, insyaAllah. Esok ada benda yang menarik, 8.30 saya akan ada dekat Shopee. Shopee minta saya ceramah kat Shopee, Kita bagi tashkil sikit kat Shopee ni. 8.30 sampai 9.30 lebih kurang dekat Shopee. Saya pun tak tahu lagi macam mana cara dia, tapi nanti saya akan cerita besok dekat saya punya IG. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin, follow IG Ustaz Amin Official, kan? War-warkan, biar banyak orang manfaat dia. Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. FB pun Ustaz Amin. Okay. YouTube subscribe YouTube Ustaz Amin. Okey. Esok saya akan ada dekat Shopee 8.30, 9.30. 9.30 macam biasa dekat Ustaz Amin. Kita akan cerita banyak lagi pengurusan emosi yang menarik lagi, yang macam mana cara kita nak kontrol emosi kita, anxiety dan sebagainya, saya akan kongsikan, insyaAllah. Okey, kita akhiri dengan doa, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Daripada kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi.
Sadaqallahul azim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. InsyaAllah 9:30 di IG Ustaz Amin. Follow IG Ustaz Amin dan wawarkan kan? Dan Ustaz Amin official. InsyaAllah beri kebaikan kepada kita. InsyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Apa maaf daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.